Yo guys, hari ni aku nak tunjukkan dekat korang yang flagship tu sebenarnya gimmick sahaja dengan Samsung Galaxy S24 FE, sebab dia ada complete features yang ada untuk telefon tu dalam sebuah telefon yang harga bawah RM3,000 sahaja. Ni adalah review untuk korang nak tahu sama ada Samsung Galaxy S24 FE patut beli ataupun tak, dan dekat sini aku akan buktikan dekat korang yang mana telefon ni sebenarnya memang super, memang superior daripada kebanyakan telefon yang diorang actually keluarkan kalau kan. Tapi tak apa, kita akan detailkan satu-satu since aku dah gunakan telefon ni lebih daripada 2 minggu untuk buat review ni. Alright, first thing first, kita nak cakap tentang, korang mungkin kenal yang telefon ni dia memang pakai prosesor yang sama tau, cumanya dia underclock saja. That is Exynos 2400E, dan dia actually pakai 8GB RAM, dan untuk yang flagship tu akan ada juga 8GB RAM. Cuma yang ni dia memang tak ada option untuk pergi lagi jauh. But apa yang korang dapat adalah dia punya storage 256GB standard starting. So dekat situ korang memang dapat storage yang tinggi lah. However, untuk dia punya performance dekat sini, aku akan cakap dia memang on par dengan dia orang punya flagship. Contohnya macam S24 Ultra ataupun S24, S24 Plus. Tak ada benda yang aku nak complain, tak ada benda yang aku nak kata dia laggy ke, stutter ke, ataupun tak cukup frame. Sebab dekat sini skrin ni pun akan dapat 120Hz. Korang tak akan nampak perbezaan yang ketara kalau guna antara kedua-dua telefon ni kalau ikutkan. On top of that, korang akan dapat OS yang sama, UI yang sama yang cukup familiar untuk sebuah telefon Samsung, dan selari dekat semua telefon Samsung yang diorang perkenalkan. Dekat situ korang nampak advantage yang diorang dapat bagi dekat korang. And then dia juga akan dapat advantage OS upgrade sampai 7 tahun security, dan juga OS upgrade yang korang boleh dapat. Dan aku rasa mungkin yang ni akan jadi yang kedua paling banyak di-upgrade berbanding dengan yang pakai daripada Snapdragon. Korang tahu kan Samsung Galaxy S24 Ultra menggunakan Snapdragon punya prosesor. Dekat sini saja yang masih menggunakan Exynos punya prosesor. However, di masa akan datang kita mungkin akan dapat lebih daripada 7 tahun since kita tengok apa yang Snapdragon dapat tawarkan. Alright, all that thing memang nampak awesome kan. Dia punya specs, dia punya experience, dia punya performance memang sama dengan harga yang macam ni. But on top of performance yang aku cakap tak ada banyak beza, however, macam mana pula dengan dia punya design? Nampak almost macam like S24, S24 Plus kan. Dia tak ada signature lain ke yang boleh aku kenal pasti? Cuba korang teka. Macam mana nak tahu telefon ni S24 FE ataupun biasa, ataupun A series biasa? Macam mana nak tahu? Yes, sebenarnya korang boleh tahu dengan tengok dia punya rangka dia. Dia punya frame dia ni actually warna kelabu, kecuali warna hitam ataupun warna grey. Sebab kesemua Samsung Galaxy S24 FE ada warna bingkai dia punya rangka ni warna kelabu. Dia bukan ikut warna panel belakang. So dekat sini warna biru, dia punya rangka, dia punya bingkai ni warna kelabu. So dekat situlah korang boleh nampak, termasuklah kamera ring punya design tu. Kalau dekat A series dia akan ikut warna A series ataupun panel dia, tapi yang ni tidak. Macam tu korang tahu yang tu adalah sebuah telefon Samsung Galaxy S24 FE. Alang-alang kita cakap pasal dia punya design ni, sebenarnya kalau korang nak tahu in terms of dia punya shape ataupun ketajaman bingkai dia, ada beza tau, depan dan juga belakang. Macam nak tahu, dekat belakang ni dia actually lagi curvy daripada yang depan. Depan ni betul-betul tajam kalau korang nak tahu. And bila korang pegang, rasa macam belakang ni sangat selesa, tapi bila korang pegang terbalik macam ni, korang akan rasa tajam. Sebab memang dia design macam tu. Bila korang tengok betul-betul closely, dia almost macam cawan tau. Bawah dia curvy, atas tu dia tajam. Untuk aku tak tahu kenapa, tapi macam tu lah dia design Samsung Galaxy S24 FE. Now kita cakap tentang kenapa Samsung sebenarnya jual telefon ni dekat korang. Korang rasa kenapa? Yes, sebab ni je korang dapat akses Galaxy AI untuk semua feature yang diorang perkenalkan dekat telefon flagship. Dekat situlah aku nak mention yang flagship device daripada diorang ni hanya gimmick sahaja. Sebab telefon yang murah macam ni boleh dapat Galaxy AI
punya features. Tapi dia kongsi prosesor yang sama dengan diorang punya flagship. Dekat situlah korang boleh nampak yang diorang memang patut dan memang boleh untuk turunkan harga so that korang dapat rasa sendiri Galaxy AI punya features. Sebagai contohnya, dia punya composer, photo assist, termasuklah dia orang punya translator dekat situ untuk translate daripada Korea kepada bahasa English. So dekat situ features AI semua orang tengah cari, dekat sini pun akan ada juga. Advantage-nya sebuah telefon model FE berbanding dengan A series yang lain. Walaupun dia pakai design yang sama, however, dekat sini sahaja yang ada Galaxy AI. But Fazli, bukan ke Exynos 2400 ini dia underclock punya version? Kalau ikutkan, betul. Tapi in terms of performance yang aku cakap, dia punya OS korang tak akan dapat rasa beza pun. Smooth dan juga laju. Tak macam yang kebanyakan A series yang korang tengok dan juga korang pakai, rasa dia a bit sluggish dan korang boleh dapat beza antara telefon flagship dan juga A series. Yang ni however memang on par dengan sebuah telefon flagship daripada Samsung itu sendiri. Termasuklah korang gunakan Galaxy AI punya features, contohnya macam composer untuk edit gambar ke, memang betul-betul laju dan juga seakan telefon Samsung Galaxy S24 Ultra based on aku punya pengalaman sendiri. Other than that, aku nak cakap sikit lah tentang dia punya kekurangan yang ada dekat dalam telefon ni. Tapi bagi aku dia bukan kekurangan, dia lebih kepada dia nak capai harga macam tu, mestilah ada sacrifice yang dia patut lakukan. Sebagai contohnya adalah dia punya screen dekat sini kan. Kalau korang nampak betul-betul, perhatikan betul-betul, dia sebenarnya bukanlah skrin yang aku kata bezel yang sama kiri kanan atas bawah. Sebagai contohnya, kalau korang tengok dekat bawah ni sebenarnya, dia punya dagu ni agak signifikan tau. Korang boleh nampak ada dagu tebal sikit dekat bawah. Tapi dia tak kata noticeable enough untuk korang guna sebagai daily untuk dia nampak buruk. Dia memang akan nampak, tapi dia tak obvious macam sebuah telefon mid-range macam tu. Still ada, however dia sangat minimal in terms of dia punya perbezaan. Lepas tu untuk dia punya screen ni sebenarnya dia bukan pakai jenis yang LTPO. So dekat situ korang tahu yang dia tak akan save bateri sangat. And dia daripada 60Hz sampailah 120Hz. Even though korang akan dapat yang Hertz lagi tinggi, still untuk dia punya penjimatan bateri dan juga usage sekarang ni, semua orang tengah pakai LTPO. So dekat situ sacrifice yang Samsung sendiri buat untuk version kali ni. Pengalaman aku lah kan dengan S24 FE, dia punya screen ni agak senang untuk trigger waktu duduk dekat dalam poket. Maksudnya dia akan ada waktu di mana dia on dan juga detect korang actually buat swiping ke, tengah guna ke. So dekat situ akan makan bateri. Nasihat aku just offkan dia punya always on display dan juga offkan dia punya orang kata race detection tu untuk bagi skrin korang hidup waktu korang nak guna. So dekat situ dia macam miscalculation, misdetect yang telefon tu sebenarnya duduk dalam poket, dia bukan aku tengah guna. So every time aku bawa keluar, telefon tu panas dan juga skrin aku tengah on. So dekat situlah korang boleh nampak macam mana dia boleh makan bateri. Cakap pasal bateri lah kan, Samsung juga upgrade dia punya bateri daripada 4500 mAh kepada 4700 mAh. 200 mAh in terms of dia punya bateri upgrade. Dekat sini it lasts a long day, tak ada masalah dan juga tak ada inconsistency yang aku boleh cakapkan. However, aku sentiasa gunakan telefon ni bersama dengan Android Auto kereta aku. Dekat situ dia makan a lot of battery sebab bila korang gunakan Android Auto, dia punya GPS assistant tu akan sentiasa pergi dekat Android Auto. So dekat situlah korang tahu yang telefon ni akan sentiasa guna Maps. Dia bukan rely GPS dekat kereta. But ada juga telefon lain yang aku tahu, yang aku guna boleh tahan jangka masa yang lama. Telefon ni tak boleh. So without aku gunakan pun Maps tu. So tu yang aku cakap, ada masa bila korang gunakan telefon ni bersama dengan Android Auto, dia akan drain a lot of battery. And advantage gunakan dia punya prosesor dan juga bateri yang besar adalah korang boleh dapatkan charging speed yang cukup laju untuk sebuah telefon Samsung.
dia boleh pergi sampai 45 watt. However, aku boleh dapat rekod dalam 28 watt saja. Waktu bateri tu dalam 50%. So it's quite high sebenarnya untuk sebuah bateri daripada Samsung at 50% of battery life. Other than that, dia punya camera quality dekat sini boleh kata ada advantage dia yang tersendiri tau. Sebagai contohnya, sensor yang besar dikaupelkan dengan ISP yang flagship dia orang, S24 dan juga S24 Plus. Boleh kata kamera ataupun image mapping tu nampak sangat-sangat konsisten dan juga on par dengan dia orang punya flagship devices. So dekat situ tak ada beza yang ketara korang boleh nampak. Even dia ada support kebanyakan orang kata focal length yang ada dekat luar sana. Dia ada ultra wide, dia ada telephoto, even though dia bukanlah high count megapixel punya sensor macam dia punya telephoto. Ultra wide still lagi 12 megapixel. However, this is a good thing bila dapatkan prosesor daripada Exynos 2400 punya ISP. Still underclock punya version. However, dia punya quality is no slouch, boleh dikatakan macam tu. Korang boleh nampak hasil-hasil dia memang aku suka dengan gambar dan juga color yang dia bagi. Sungguhnya bukan boleh dipandang ringan. And then dia punya video quality dekat sini aku boleh bagi pass dekat korang kalau nak buat video social media, sebab dia punya quality memang bagus dan juga aku kata tak adalah macam like teruk. Dia okey, dia capai standard yang aku nak untuk sebuah recording punya quality. Not to mention dia punya selfie camera dekat sini boleh rakam 4K tau. Kebanyakan kamera, selfie camera especially, tak dapat rakam tau. So tu bezanya telefon Samsung daripada telefon yang lain. Satu benda lagi yang aku nak sharekan dekat korang adalah telefon ni sebenarnya, jujur aku cakap, banyak kali jatuh. Dia jatuh daripada kereta time aku nak keluar, dia jatuh randomly dekat kapet pun ada juga. So korang akan nampak ada cala-cala dan juga kemik dekat bawah ni. So dia tak perfect. Tapi dekat situlah aku nak bagi tahu yang quite tahan lasak lah kan. Skrin dia tak pecah, tak ada cala pun. Aku tak pakai sebarang screen protector dekat sini, korang boleh tengok. Dan juga panel belakang still lagi intact. So dekat situ korang tahu dia punya orang kata ketahanan tu boleh bagi pass. Good job Samsung dapat buat telefon yang tahan macam ni. Alright. So apa advantage patut ke beli Samsung Galaxy S24 FE? Sebab untuk harga macam ni, dia berada pada tengah-tengah line tau, antara S24 yang flagship ataupun A series. Aku akan cakap kalau aku nak sebuah features ada AI, this is the one yang aku nak lah. And tak compromise in terms of camera quality, experience, UI dia pun korang tak akan dapat yang orang kata di cut version ataupun yang cheap out version. Korang still dapat yang berkualiti tau. So tak ada satu pun dekat sini screams cheap. Faham tak? But still korang bayar bawah harga RM3,000. So that's how aku letakkan dia, Samsung Galaxy S24 FE ni sebagai telefon yang patut korang pergi. Especially bila korang memang tak nak lose sebarang orang kata quality ataupun features yang ada yang di-introduce baru pada tahun ni. Tu yang best Samsung Galaxy S24 FE. So aku harap menjawab korang punya persoalan. Nak beli S24 ke? Aku rasa macam better beli telefon ni. Jimat lagi RM800-900 daripada beli yang flagship. That's why aku cakap flagship rasa macam gimmick bila diorang perkenalkan Galaxy S24 FE. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. So keep smiling. I'll see you guys on my next video. Bye!